kita telah melihat bicara daripada pengarang saat pengarang mengetengahkan kepada kita ketika kita berhadapan dengan ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai renungan melihat kepada bicara kita yang lalu, iaitu kita telah menyaksikan setiap dari kalangan kita akan berhadapan dengan beberapa situasi yang mana ianya tetap berkaitan dengan takdir. Bahkan kita juga semestinya menolak takdir tidak baik dengan takdir yang lebih baik. Kita ada pilihan. Sebagai contoh, mungkin ada di antara kita yang tidak boleh makan durian. Bila dia makan, dia akan sakit kepala. Bila tak makan, dia akan sihat. Okey, sekarang sekiranya kita makan dan kita tahu kesan daripada pemakanan itu, kita tak sihat. Itu takdir ataupun tak? Itu takdir. Dan sekiranya kita menolak daripada memakan makanan yang mengundang kemudaratan dan kita dikurniakan kesihatan yang baik, itu juga takdir. Jadi ini di antara penekanan yang telah ditekankan oleh pengarang. Dan kita juga telah melihat, iaitu orang beriman saat ia berhadapan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, semestinya ia melihat setiap yang berlaku itu terdapat hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala atas apa yang berlaku. Dan bila kita melihat takdir, ianya adalah cara ataupun rawatan yang terbaik saat kita diuji dengan pelbagai masalah. Kita ada masalah dalam kerjaya, kita ada masalah dalam keluarga, dan sekiranya kita melihat itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala ke atas kita, ia banyak menyelesaikan daripada permasalahan, terutamanya bebanan ke atas akal kita, merujuk atas apa yang telah berlaku. Kemudian kita juga telah melihat di antara ungkapan daripada pengarang merujuk kepada ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala itu, iaitu ketetapan ianya adalah sesuatu yang telah tertera di sisi Allah. Hal ini merujuk kepada ciptaan pertama yang telah diciptakan oleh Allah adalah pen. Bermula daripada terciptanya pen, lantas Allah Subhanahu wa taala mengarahkan supaya ianya ditulis setiap ketetapan yang ada pada makhluk, yang mana ketetapan itu ianya telah ditulis di sisi Allah sehingga berlakunya kiamat. Manakala malam ini kita ingin berbicara pada tajuk, mungkin tuan-tuan yang ada kitab di tangan kita, kita lihat pada bab jahalatun khatirah, kejahilan yang cukup berbahaya. Kejahilan yang cukup berbahaya. Okey, merujuk kepada bicara kita, iaitu kejahilan yang cukup berbahaya. Kejahilan apa tu? Apakah kejahilan yang ingin dimaksudkan oleh pengarang? Tuan-tuan, adapun bab ini di antara bab yang akhir dinukilkan oleh pengarang. Cuma kita ingin mengambil sesuatu yang bersesuaian dengan apa yang telah kita bicarakan. Merujuk kepada perkara ini, kata pengarang, muslimuna walakin jahalah, orang Islam dan tetapi jahil. Kenapa pengarang kata begitu? Apa sebenarnya yang ingin diketengahkan oleh pengarang? Orang Islam dan tetapi dia jahil. Apa isunya? Apa kesnya?
Sudi kita ingin berbicara tentang apa yang ingin diolah oleh pengarang, tuan-tuan. Pengarang dia masih ada di zaman kita. Jadi bicaranya juga adalah bicara yang masih segar di dalam masyarakat. Yang mana pengarang ingin berbicara tentang kejahilan yang merebak di dalam umat Islam. Laqad ammal jahlu bidinillahi kathiran min biladil muslimin. Maka sesungguhnya kejahilan di dalam agama Allah telah merebak di dalam kebanyakan negara umat Islam. Terus saya terjemahkan. Sehingga didapati seorang Muslim yang menyaksikan sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Maknanya dia mengucap. Orang Islam dia mengucap. Dan dia mendirikan solat. Dan dia mengeluarkan zakat. Dan dia berpuasa di bulan Ramadan. Dan dia juga menunaikan ibadah haji, yakni Baitullahil Haram. Dan dia beriman dengan setiap apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Dia mencintai Rasulullah SAW dan membenarkannya. Dan dia juga konsisten atas agama Islam. Dan berserta dengan demikian itu, kamu melihatnya ada kalanya ia melakukan amalan-amalan dan dia mengungkapkan ungkapan-ungkapan dan dia berpegang dengan pegangan-pegangan yang membuatkan ia terjebak di dalam kancah kekufuran ataupun kesyirikan ataupun kemunafikan. Dan dia tidak mengetahui hakikatnya. Bahkan ia menyangka sesungguhnya apa yang ia terjebak itu dalam kancah kesyirikan, kekufuran ataupun kemunafikan, ianya adalah sesuatu yang betul. Allah redha mengenainya. Okey, saya baca dahulu, tuan-tuan. Maka dia adalah seorang Muslim yang berpegang dengan agama, dan tetapi ia terjebak di dalam kancah kekufuran ataupun kesyirikan dengan sebab kejahilannya yang membuatkan ia berhadapan dengan azab neraka. Okey. Sebelum kita pergi pada poin berikutnya, kita lihat dahulu pada poin ini. Iaitu pengarang menyatakan tentang kejahilan yang telah merebak dalam umat Islam. Tuan-tuan, dia mengucap solat pun tak ada masalah, zakat pun tak ada masalah, haji pun tak ada masalah. Dalam waktu yang sama, kamu melihatnya dia mengungkapkan ungkapan, dia melakukan amalan-amalan, dia berpegang dengan pegangan yang membuatkan ia terjebak dalam kancah kesyirikan ataupun kekufuran ataupun kemunafikan. Oh, maksudnya dia macam kita, tapi ungkapannya dia tak tahu, tuan-tuan, apa yang diungkapkan itu boleh mengoncang iman. Dia tak tahu apa yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang boleh merosakkan iman. Dia tak tahu dengan pegangan yang dipegang olehnya itu, tuan-tuan, membuatkan imannya tergelincir. Manakala pada poin akhir daripada pengarang tadi, pengarang mengaitkan dengan kejahilan. Tuan-tuan, mungkin dia jahil. Dia jahil, tuan-tuan. Dia sangka yang lebih parah, dia sangka apa yang dibuat Allah redha. Kejap, mungkin boleh nyatakan sedikit contoh untuk memberi faham kepada kita. Okey, begini, tuan-tuan. Sebenarnya masyarakat kita dahulunya ada beberapa amalan yang bertentangan dengan agama. Manakala disangka ianya adalah sesuatu yang betul. Contoh, hilang barang. Hilang barang, tuan-tuan. Barang hilang. Dahulunya apa yang dilakukan oleh orang kita? Pergi nengok. Pergi jumpa bomoh, tengok barang hilang tu, teacher di mana, siapa ambil. Cuma istilah yang digunakan oleh orang kita adalah pergi nengok, pergi tengok. Tuan-tuan, dengan bahasa yang telah diolah, dengan laras kata yang telah dicantikkan, barang hilang, jumpa bomoh, kita kata nengok. Salah ke? Salah, tuan-tuan. Kita pernah berbicara tentang sepotong hadis baginda Ali sallallahu alaihi wasallam.
berbicara tentang golongan siapa yang mendatangi kuhan. Tok Bomoh, seumpama dengannya, tuan-tuan datang je, tidak diterima solatnya 40 malam. Siapa yang datang mempercayai dengan apa yang dikatakan olehnya, maka sesungguhnya ia telah mengkufuri atas apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita lihat hadis ini, ianya adalah ancaman keras. Orang yang datang jumpa Tok Bomoh, tuan-tuan, jumpa baru jumpa, tak terima solatnya 40 malam. Datang jumpa, percaya pula dia cakap, tuan-tuan, maka sesungguhnya dia telah mengkufuri atas apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ancaman keras daripada Rasulullah. Bila kita melihat ini, kejap. Dulu orang kita tak kata pun benda tu kufur. Orang kita tak kata pun ianya syirik. Tapi tuan-tuan, itulah yang dilakukan oleh orang kita dulu. Dengan sebab kejahilan, kita tidak mengerti, rupanya ianya adalah syirik. Rupanya ianya adalah satu yang cukup dimurkai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebelum kita pergi pada poin berikutnya, merujuk kepada maksudnya dulu dalam keadaan jahil. Kita ingin berbicara tentang jahil yang dikaitkan dengan masalah tadi. Tuan-tuan, sebenarnya ianya juga masih berlaku sehingga ke hari ini, tuan-tuan. Sehingga berlaku ke hari ini. Merujuk kepada satu isu yang popular, tuan-tuan, tentang kehilangan seorang guru. Saya tidak ingin menamakan individu itu. Kalau tuan-tuan selalu lihat live Facebook ke TikTok, tuan-tuan akan melihat banyak golongan-golongan mereka yang mencari individu hilang tadi. Hinggalah akhirnya individu itu dipercayai disorok oleh hantu pari. Hantu pari. Tak pernah kita dengar, tuan-tuan, rupanya ada hantu baru lah. Jadi, tuan-tuan, banyaklah kepercayaannya. Orang ni kata tak, bukan hantu pari, hantu raya. Orang ni kata hantu pari, orang ni kata dia berada pada alam sebalik mata. Macam-macam, tuan-tuan. Akhirnya, tuan-tuan, polis mengeluarkan satu statement. Saya lihat video yang bergerak, tuan-tuan, supaya orang ramai menghentikan upacara mencari mangsa yang hilang. Kerana dipercayai 5 hari selepas itu terdapat satu laporan polis yang telah dibuat. Saksi yang mendakwa guru itu telah keluar dengan kenderaan yang lain daripada pusat rekreasi. Tuan-tuan, saksi melihat individu yang hilang itu keluar dengan sebiar kereta yang lain. Jadi tinggal keretanya di situ. Tuan-tuan, tak pasal-pasal hantu pari kena fitnah. Tuan-tuan, kita amat menyokong, tuan-tuan, sekiranya hantu geng-geng ni orang ni ambil peguam lawan kes ni, tuan-tuan. Sebab mereka difitnah, tak pasal-pasal kena fitnah. Sebab apa? Sebab orang kita dekat dengan perkara tadi. Walaupun kita sangka zaman moden sekarang ni mungkin orang dah tak rupa sangat dah percaya dalam bab tu. Tapi tak, tuan-tuan. Tak, tuan-tuan. Kalau sekiranya tuan-tuan melihat geng-geng paranormal, tuan-tuan, pencarian hantu, cuba tuan-tuan tengok malam ni. Setiap malam ada. Tuan-tuan cuba scroll TikTok. Tuan-tuan yang melihat, tuan-tuan, 5,000, 7,000 orang, tuan-tuan. Satu-satu masa. Tuan-tuan bayangkanlah. Kuliah kita sekarang pun mungkin ada 2 orang, 3 orang je. Ni cari hantu, tuan-tuan. Ribuan orang tengok. Reality. Jadi merujuk kepada apa yang dibicarakan oleh pengarang, saya ada satu cerita. Cerita betul berlaku pada saya, tuan-tuan. Sebelum kita pergi pada poin berikutnya, macam mana? Dahulu saya ada cerita, saya pernah mengunjungi mereka tadi, tapi saya tak tahu. Sebab orang kita dulu sebut ikhtiar. Saya pun tak tahu. Yang pergi tu imam kampung kami pun pergi. Jadi kami ni pergi juga. Tuan-tuan, saya ada cerita. Ini berlaku pada saya, tuan-tuan. Banyak tempat saya kongsi tentang perkara ni sebagai iktibar. Banyak tempat. Mungkin tuan-tuan pun pernah saya kongsi. Wallahu ta'ala alam. Cerita pernah berlaku pada saya, tuan-tuan. Ceritanya, saya pernah belajar dahulu di sebuah sekolah agama yang terletak di Bali. Saya tidak sudi untuk menamakan pusat pembelajaran itu. Ini pada tahun 90-an dulu, tuan-tuan. Masih ada sampai sekarang. Tak apalah. Masa saya belajar, pada ketika itu, musim pelajar hilang barang.
Saya di antara mereka yang hilang barang. Saya hilang barang juga masa tu. Manakala yang saya hilang bukanlah berupa barang, sebaliknya wang RM50. Ada hilang barang, ada hilang wang. Saya hilang wang. Jadi warden kami tu, warden, dia bawa seorang perawat dalam kurungan Tok Bomoh lah tuan-tuan, ke sekolah. Perkara ini tidak diketahui oleh pengurusan sekolah. Sebab dia warden, ialah bila kes begitu jadi tuan-tuan, nanti orang akan salahkan warden. Jadi dia bawa seorang Tok Bomoh. Itu tak apalah. Seorang demi seorang pelajar yang hilang barang dan juga duit dikehendaki bertemu dengan Tok Bomoh tadi. Okey. Saya ketika itu masih budak. Kita tak tahu cerita, kita tak tahu hukum, kita tak tahu. Ialah budak lagi tuan-tuan. Budak lagi, belum cukup usia, belum balik lagi ketika itu. Sampailah giliran saya. Sebab setiap orang kena jumpa dengan Bomoh tu. Saya jumpa. Saya masuk. Kita budak, kita tak tahu apa simbolik ceritanya, apa semua. Tak apalah, saya masuk. Bila saya masuk, saya masih ingat bilik tersebut adalah bilik makan guru. Upacara itu dilakukan dalam bilik makan guru. Bila saya masuk, buka je pintu, bilik itu penuh dengan asap. Asap kemenyan. Individu tadi duduk di bawah. Di depannya terdapat talam, dulang. Di kirinya terdapat karung berwarna hijau. Dia pegang karung yang hijau. Kemudian dipersilakan saya untuk duduk. Sebab saya mungkin, wallahu ta'ala, ini andaian saya. Sebab dia tempat tersebut dia hampir dengan kawasan Wat Siam. Mungkinlah ilmu ini ilmu daripada mereka, wallahu ta'ala alam. Tapi satu yang saya akan ceritakan nanti. Okey, kemudian bila saya duduk, soalan pertama daripada Tok Bomoh tu kepada saya. Dia tanya saya, adik Syak siapa? Dia tanya saya, adik Syak siapa? Saya namakan seorang individu. Saya pun dah lupa tentang individu yang saya namakan tu. Saya dah lupa namanya. Di kanannya, sebab kiri tadi dia pegang karung hijau. Kanannya dia sediakan 2 batang mancis. 2 batang mancis. Kepala dengan kepala diletak secara bersilam begini tuan-tuan. Beginilah. Kepala dengan kepala. Kemudian dia baca apa saya tak tahu. Bukan bahasa kita tuan-tuan. Sebab tu saya detect mungkin ini pengaruh daripada bahasa Siam. Dia baca apa saya tak faham apa yang dia baca. Dia baca kuat, bukan dia baca slow tuan-tuan, dia baca kuat. Saya dengar bahasa yang dia bacakan tu saya tak faham. Bukan bahasa kita. Kemudian dia masukkan duit. Karung hijau itu adalah karung untuk dia masukkan duit. Dia masukkan duit. RM1. Lalu dia mengangkat mancis tadi. Mancis kan dia letak di hadapan dia secara bersilam begini. Dia angkat mancis bawah. Dia pegang mancis bawah tu. Bila dia angkat, jatuh. Yalah tuan-tuan, logik akal kita mana nak lekatnya. Dia angkat beberapa kali percubaan, dia letak semula, dia angkat. Yang di bawah tu, jatuh. Kemudian dia letak semula. Dia tanya kepada saya, adik Syak siapa lagi? Saya namakan individu yang kedua. Saya pun lupa namanya. Cerita lama tuan-tuan. Kemudian dia lakukan seperti mana apa yang dilakukan pada ritual yang pertama tadi. Dia cuba angkat, dia baca-baca apa semua, dia angkat mancis tadi. Macam tadi juga dia letak semula silang. Dia angkat di bawah, angkat-angkat, jatuh. Angkat, jatuh, dia cuba beberapa kali, tak berjaya. Kemudian dia tanya saya, adik Syak siapa lagi? Saya namakan individu yang ketiga. Ini saya ingat sampai sekarang tuan-tuan. Kawan saya orang Bukit Bertajam. Orang Bukit Bertajam kawan saya tu. Saya ingat sampai sekarang. Dan dia juga menafikan sampai sekarang. Kau jumpa saya, dia akan nafikan. Oh ya, aku tak nak ambil duit hang. Itu kawan saya. Kawan rapat sampai sekarang. Jadi namakan dia sebab saya namakan, Tok Bomoh tadi pun angkat. Macam tadi juga dia masuk duit dalam karung, apa semua, dia baca apa pun saya tak faham. Dia angkat mancis di bawah tuan-tuan. Dia pegang mancis bawah. Dia angkat-angkat, mancis tu bergayut gini. Saya tak mau tengok sepanjang hayat saya tuan-tuan. Perkara tahyul, khurafat, sihir dan berkaitan dengannya. Tak mau tengok. Mancis lekat begini tuan-tuan. Bukan hanya lekat saja, bahkan bergoyang. Dia pegang mancis tu. Dia pegang. Jadi sekarang mancis berbentuk L. Kepala dengan kepala melekat begitu. Sambil dia masukkan duit dalam karung. Dia kata, betul ke budak tu ambil? Ini saya faham bahasa dia. Betul ke budak tu ambil? Betul ke budak tu ambil? Mancis tu goyang makin kuat. Goyang makin kuat. Lama.
Mungkin seminit lebih ataupun kurang daripada seminit. Akhirnya mancis itu jatuh. Dia kata kepada saya, "Adik, betul, kawan adik tu ambil." Itu yang jadi kesnya kawan saya tu. Bila jumpa saya, dia akan nafikan tu. "Ya, saya aku tak nak ambil duit yang saya." Saya percaya dengan dia, tuan-tuan. Jadi kita masa tu budak, kena tipu dengan orang tua begitu je. Okey. Bila kita lihat, bila kita fikir, mancis dengan barang hilang, apa kaitan, tuan-tuan? Tak ada kaitan pun. Kenapa dia tunjuk mancis yang bergoyang melekat begitu di hadapan kita, tuan-tuan? Sebab, tuan-tuan, dia ingin memberi keyakinan kepada kita, dia hebat, dia power. Dia menunjuk sesuatu di hadapan kita, benda yang tidak ada kaitan, tapi, tuan-tuan, supaya kita yakin dengan dia. Itu je. Padahal tidak ada kaitan pun. Dan dia pun tak tahu, tuan-tuan. Masa tu kita budak, memang kita percayalah, tuan-tuan, cakap dia. Budak lagi. Awal belasan tahun saya masa tu. Okey. Cerita tadi. Saya yakin mungkin, tuan-tuan, ibu-ibu ada cerita macam saya juga. Biasanya Tok Bomoh dia akan tunjukkan sesuatu keajaiban. Suatu keajaiban, tuan-tuan. Kita tak nak jumpa siapa orang di luar. Dia masuk, dia tanya kita nama apa, kita pun sebut nama kita. Dia boleh sebut, "Oh, nama mak kamu sekian-sekian-sekian." Tuan-tuan, kita terkejut, tuan-tuan. Kita tak cerita kepada orang pun, kita nak datang tak buat appointment apa pun. Dia boleh sebut nama mak kita. Datang daripada mana, kampung mana. Kemudian, tuan-tuan, terus kita percaya cakap dia, walaupun dia tak tahu. Okey. Jadi, kejap. Kami pun ada cerita macam tu juga. Tapi kami tak tahu dulu. Masa kami pergi jumpa Tok Bomoh, kami tak tahu hukumnya. Okey, tuan. Kita lihat apa hukumnya. Kata pengarang, "Al-jahilu ma'zurun, walakin yajibu alaihi an yata'allama wa yattabi'al haqqa idza ja'ah." Seorang yang jahil, baginya adalah keuzuran. Sebab kita memang tak tahu. Dulu, tuan-tuan, kita pergi sebab orang kata ikhtiar. Orang kata pergi nengok, kita pun tak tahu hukumnya. Kita ingatkan boleh. Okey. Okey, Haji. Apa yang Haji lakukan dahulu, Haji dalam keadaan jahil. Maksudnya Haji memang tak tahu sungguh ianya syirik. Bagi Haji, ianya adalah keuzuran. Keuzuran tu apa? Keuzurannya begini, Haji. Ianya adalah satu hujahan kita kelak apabila kita berhadapan dengan Allah dengan sebab kejahilan kita. Ada alasan kita di hadapan Allah kelak atas kejahilan kita dengan sebab kita tidak mengerti sesuatu. Ini disebut dengan jahil dan ada keuzuran baginya. Tapi tak terhenti di situ, dan kewajipan ke atasnya untuk mempelajari. Dia kena belajar dan dia mesti mengikuti kebenaran apabila kebenaran itu tiba. Maksudnya bila saya dah tahu, tuan-tuan dah tahu, tuan-tuan haram pergi. Perempuan, tuan-tuan, ibu-ibu tak boleh jejak lagi rumah Tok Bomoh, tak boleh selepas kita dah tahu. Haram. Sebelum kita tahu memang dah haram, betul. Sebelum kita tahu pun dah haram. Sekarang bila kita tahu, maaf, tidak ada lagi keuzuran. Kita pergi juga, tidak ada keuzuran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata pengarang, kejap. Oh, maksudnya iman dia masih lagi terpelihara lah. Ni, iman nenek moyang kita. Sebab itu adalah kepercayaan nenek moyang kita. Tuan-tuan, masyarakat kita dahulu ada berapa unsur tahyul yang lain. Kita sedia maklum, tuan-tuan, banyak, bukan sedikit, tuan-tuan. Bukan sedikit. Mungkin kita yang tinggal di pesisiran pantai, baik pantai barat ke pantai timur, tuan-tuan, dia ada upacara. Sebab saya pantai barat, orang lama saya ada menceritakan tentang perkara ni, tuan-tuan. Sebab mereka kata dulu bila ada musim-musim tertentu, tuan-tuan, bila mereka turun laut, mereka akan adakan upacara sembelihan. Kemudian sembelihan tadi, tuan-tuan, mereka letak atas perahu dan biarkan ianya berlayar. Ikhtiar, tuan-tuan. Bukan mereka kata mereka buat syirik, kata sebagai satu ikhtiar untuk mempermudahkan perjalanan para pelayar, para nelayan. Okey, tuan-tuan, kenapa mereka buat? Tak tahu, tapi ini orang lama kita dulu buat. Boleh ke sembelihan selain daripada Allah? Boleh ke? Tak. Tapi orang kita dulu itulah mereka buat. Mereka
Mereka tak melihat pun semua tu, tapi mereka buat sebab ini adalah hasil turun-temurun orang dulu buat. Okey. Macam mana status nenek moyang kita dulu yang boleh kita kata memang terjebak, tuan-tuan? Macam mana? Okey, kita akan lihat dalam bab ini. Maksudnya mereka dulu dalam keadaan jahil. Betul. Mereka dalam keadaan jahil. Mereka buat, mereka tidak mengerti hakikat daripada perbuatan yang mereka lakukan itu. Kata pengarang, sesungguhnya mereka yang sabit baginya keislaman, orang Islam, tidak boleh dicabut daripadanya, yakni keislaman, melainkan dengan sesuatu, tuan-tuan, yang meruntuhkan keislaman: keinginan, niat, syarat, sahnya amalan. Kejap-kejap, kami tak faham apa maksud pengarang. Okey, begini. Maksud pengarang, bila sebut Islam, kemudian disusuli dengan iman, tuan-tuan, ianya tidak boleh dicabut dengan apa yang pernah kita ungkapkan itu, melainkan dengan niat, melainkan dengan hasrat. Macam mana tu? Begini, cuba kita tanya orang kita, orang lama, kenapa dan apa pandangan masyarakat saat mereka lakukan perbuatan itu? Mereka tak kata syirik, tuan-tuan. Mereka tak kata mereka ingin melakukan satu syirik kepada Allah. Tak. Sebaliknya dengan laras bahasa, ikhtiar. Tuan-tuan, tengok. Maksudnya niat mereka bukanlah niat untuk mensyirikkan Allah. Ya. Sebaliknya mereka menggunakan laras bahasa yang cukup berlapik, tuan-tuan. Ikhtiar. Maksudnya mereka tidak berhasrat dan tidak berniat pun untuk melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma salah faham mereka. Mereka rasa itu bukan syirik. Sebaliknya ianya adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita menyangka sesuatu yang dapat memberi mudarat dan juga manfaat selain daripada Allah, tuan-tuan, ianya adalah syirik. Okey. Jadi sekarang kita faham, maksudnya kita perlu lihat sama ada mereka berniat ataupun tak. Contoh, macam cerita saya tadi, tuan-tuan. Cerita saya masa saya budak tadi. Kalau tuan-tuan tanya saya pun tidak berniat. Dan saya pun tidak menyangka itu syirik, tuan-tuan, sebab kita tak tahu. Kita pun tak tahu Rasulullah pernah menekah jumpa Tok Bomoh. Kita pun tak tahu, tuan-tuan. Maksudnya bila kita buat, kita pergi, kita jumpa dengan Tok Bomoh, kita jumpa dalam keadaan jahil, bahkan kita melihat itu hanya sekadar ikhtiar sahaja. Sebab dengar orang tu kita cakap ikhtiar. Okey. Kemudian kata pengarang, wal jahilul ladzi waqa'a fi syirkin aw kufrin yanqudul iman wa lam yaqsud naqda imanihi fa huwa ma'dzur. Seorang yang jahil yang terjebak di dalam kancah kesyirikan ataupun kekufuran, bila kita lihat apa yang dia buat, tuan-tuan, rosak iman dia, rosak, tapi dia tidak berhasrat untuk merosakkan imannya, dia tidak berhasrat untuk mencabut imannya, maka baginya satu keuzuran. Baginya adalah satu keuzuran. Kenapa? Dengan sebab kejahilannya. Walaupun begitu, dan ke atasnya semestinya ia belajar, mempelajari, dan bersegera untuk bertaubat. Maka sesungguhnya, ini pengarang ingin berhujah, tuan-tuan. Dan kita akan lihat, pengarang menukilkan beberapa hujahan. Dan saya ingin menukilkan sepotong sahaja hujahan daripada pengarang, tuan-tuan. Sebelum itu, bila kita lihat ungkapan daripada pengarang, tuan-tuan, kita katakan ianya realiti bukan zaman itu je. Zaman kita sekarang pun, tuan-tuan, kalau kita pergi sebilangan kedai makan, tuan-tuan, mungkin tuan-tuan pernah lihat ketai A4 yang liminit ke ataupun tidak liminit kan, tuan-tuan. Kemudian ada khat yang tertulis dengan segitiganya, dan kita tidak memahami simbolik daripada penulisan itu. Bila kita baca pun kita tak faham. Kita suruh kepada orang pakar bahasa Arab pun, tuan-tuan, dia tak faham juga apa yang dilakarkan di situ. Kita tanya kepada pemilik kedai, makcik, kertas tu kenapa, makcik? Tak tahu, ini ikhtiar je. Jumpa ustaz tu baca-baca doa sikit, dia bagilah kertas ni, so makcik balik tempek di kedai, tuan-tuan. Jadi yang pemilik kedai tadi, dia melihat yang mana pada kertas itu, pada penulisannya ada manfaat dan ada mudarat, mampu memberi manfaat. Maksudnya dia melihat selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk memanfaat dan juga mudarat, dan ianya juga difiltrasikan sebagai syirik juga kan,
Tuan-tuan, ini realiti yang berlaku. Dan saya yakin sedia kita maklum, tuan-tuan, sedia kita maklum. Kita makan ubat. Kita yakin pada ubat itu ada manfaat. Kita yakin ubat itu akan menyembuhkan, tuan-tuan. Boleh ke tak? Syirik ke tak, tuan-tuan? Syirik juga. Sama. Kita makan Panadol, kita kata Panadol ini mampu menyembuhkan penyakit aku, demam aku. Panadol ini, tak makan aku tak lega. Panadol ini yang mampu menyembuhkan. Tuan-tuan, syirik, tuan-tuan. Kalau begitu macam mana caranya? Yalah, kita sebagai berikhtiar sahaja. Kita mengambil asbab. Yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikhtiar. Ditutup dalam agama bersesuaian dengan bab takdir yang pernah kita nyatakan dahulu, tuan-tuan. Iaitu kita ikhtiar. Yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan yang menyembuhkan itu adalah ubat. Okey. Hujahan daripada pengarang. Kenapa kejahilan itu menjadi satu keuzuran? Tuan-tuan, dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, terus saya terjemahkan, tuan-tuan. Peristiwa yang berkaitan dengan satu peperangan yang pernah dihadapi oleh Rasulullah, iaitu peristiwa Khaybar. Saat Rasulullah melazimi para sahabatnya untuk keluar ke Khaybar. Khaybar, tuan-tuan, masih ada sampai sekarang. Masih ada sampai sekarang perkampungan itu. Ianya adalah nama tempat yang mana di situ dahulunya pernah para Yahudi, terutamanya mereka yang diusir daripada kota Madinah, terdiri dari kalangan Bani Qainuqa, Bani Nadir, diusir daripada kota Madinah oleh baginda alaihi salatu wasallam dengan sebab mereka melanggar beberapa perjanjian yang telah dimaterai di antara mereka dan juga Rasulullah. Jadi mereka diusir. Selepas mereka diusir, tuan-tuan, mereka mengumpul kekuatan di Khaybar. Bukan itu sahaja, mereka juga turut berkomplot dengan beberapa kabilah daripada masyarakat Arab sekeliling, hasrat untuk menyerang kota Madinah. Perkara ini dapat dihidu oleh baginda alaihi salatu wasallam manakala Rasulullah mengarahkan para sahabatnya untuk keluar terlebih dahulu ke Khaybar. Tuan-tuan, Rasulullah SAW yang berani, tuan-tuan. Dia tahu anak sahabat dia keluar dulu, pergi ke Khaybar, tempat mereka mengumpul kekuatan untuk menyerang kota Madinah. Okey. On the way perjalanan, mereka, Rasulullah dan juga para sahabat, melalui sebatang pohon, pokok. Manakala pokok itu, tuan-tuan, digambarkan zat ta'aliq, pokok yang penuh dengan pergantungan. Pokok, sebatang pokok yang penuh dengan pergantungan, tuan-tuan. Orang gantung macam-macam. Disebut di sini zati anwat. Yang mana musyrikin, mereka berpegang sekiranya mereka menggantung pedang di pohon itu. Maknanya pokok tu ajaib lah, tuan-tuan. Mereka gantung pedang, mereka akan menang dalam peperangan. Seorang lelaki dia minat dengan awet itu, tuan-tuan, digantunglah namanya. Dapat. Ini bukan cerita di air terjun ke, tuan-tuan. Kalau dululah, zaman dulu kalau kita pergi air terjun, tuan-tuan, susah jumpa batu yang masih free. Semua dah orang booking, tuan-tuan. Dia minat kepada awet tu, dia tulis nama awet dia di batu air terjun. Okey. Jadi pokok itu dipercayai ada keajaiban. Gantung pedang, masuk peperangan, menang punya. Jadi, tuan-tuan, bila Rasulullah dan para sahabat melalui pohon tadi, ada di antara para sahabat, sebilangan mereka memberi cadangan kepada Rasulullah. Sebab pokok itu adalah orang musyrikin punya ritual. Jadi mereka meminta kepada baginda alaihi salatu wassalam, wahai Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, buatlah kepada kami ni, jadikanlah bagi kami tempat untuk bergantung harap seperti mana mereka ada tempat untuk bergantung harap. Tuan-tuan, musyrikin ada tempat bergantung harap. Okey, maknanya sekarang Rasulullah jadikan satu pokok yang lain kepada kita orang Islam ni untuk bergantung harap. Macam orang musyrikin juga ada tempat untuk bergantung harap. Tuan-tuan, kan itu pokok musyrikin, itu syirik. Ini pokok orang Islam punya ni. Buat satu pokok untuk orang Islam bergantung harap. Tuan-tuan, cadangan ni, tuan-tuan, syirik ke tak, tuan-tuan? Sah-sah syirik, tuan-tuan. Tapi Rasulullah tak kata sahabat, ini syirik.
Rasulullah tak kata ini adalah perbuatan kufur. Rasulullah tak kata. Sebaliknya baginda alaihi salatu wassalam bersabda, Maha suci Allah. Ini seperti mana apa yang pernah dikatakan kaum Musa kepada Musa. Mana Bani Israel dahulu pernah berkata kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Petikan daripada surah Al-A'raf ayat 138. Jadikanlah bagi kami Tuhan seperti mana mereka ada Tuhan. Ceritanya tuan-tuan, saat Bani Israel diselamatkan daripada kekejaman Fir'aun, mereka meneruskan perjalanan bersama dengan Nabi mereka, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka melalui satu kaum yang sedang menyembah berhala, tuan-tuan. Bila mereka tengok orang sembah berhala, tuan-tuan, mereka memberi cadangan kepada Nabi Musa, Musa, kau jadikan kepada kami ni, kepada kita ni Tuhan. Mereka ada Tuhan, kita pun nak Tuhan juga. Jadi Rasulullah membaca semula ayat ini, perumpamaan dekat kepada mereka dengan sabda baginda alaihi salatu wassalam, Maha suci Allah. Ini adalah ungkapan kaum Musa kepada Musa. Seperti mana ungkapan kaum Musa kepada Musa, jadikan bagi kami Tuhan seperti mana mereka mempunyai Tuhan. Okey. Kemudian baginda alaihi salatu wassalam meneruskan sabdanya, dan demi jiwaku berada di tangannya, semestinya kalian akan melakukan peninggalan yang pernah dilakukan oleh mereka sebelum daripada kalian. Okey. Bila kita melihat hadis ini, tak dengar Rasulullah kata perbuatan para sahabat tu syirik. Tak dengar Rasulullah kata ini pandangan ni tak boleh, ni keluar pada agama. Tak kata. Sebaliknya Rasulullah menukilkan semula cerita yang pernah berlaku kepada Nabi Musa dengan ungkapan teguran yang cukup halus. Kenapa tuan-tuan? Pengarang ingin mengaitkan kepada kita yang mana dengan sebab kejahilan mereka. Sebab memang mereka tak tahu. Para sahabat kita tahu tuan-tuan iman mereka bagaimana. Kita tahu tuan-tuan perjuangan mereka dengan Rasulullah bagaimana tuan-tuan. Makna cadangan itu dengan sebab kejahilan mereka. Ya, dengan sebab kejahilan. Sebab itu layanan Rasulullah SAW, teguran baginda alaihi salatu wassalam juga kepada mereka dengan teguran yang cukup halus. Dengan sebab cadangan mereka dengan hasil daripada kejahilan mereka. Okey. Manakala kembali kepada cerita Nabi Musa tadi, apa jawab Nabi Musa kepada mereka? Innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Cadangan untuk dicipta berhala, Nabi Musa kata sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil, dikaitkan dengan kejahilan sahaja kepada kaumnya. Kemudian kata pengarang, dan tidaklah apa yang pernah diungkapkan oleh Aisyah, Musa dan juga Muhammad alaihi salatu wassalam kepada mereka yang terjebak dengan sebab kejahilan mereka, sama ada di dalam konteks kekufuran ataupun kesyirikan selepas sah keimanan mereka. Tuan-tuan, bila kita lihat cerita, sebab pengarang ada memuatkan cerita tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Manakala cerita ni kita lihat cerita Nabi Musa, cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memberi cadangan selepas iman mereka sah. Tetapi cadangan mereka itu adalah cadangan yang syirik. Cadangan mereka juga dikaitkan dengan kekufuran kepada Allah, tuan-tuan. Tetapi ianya dalam keadaan jahil. Bahkan tidak terdapat ungkapan daripada Rasulullah yang mengaitkan yang mana perbuatan itu membuatkan mereka tergelincir daripada iman. Dan hal ini juga tidak dikatakan oleh Nabi Musa AS kepada Bani Israel. Kemudian pengarang menukilkan tajuk berikutnya, La uzra li ahadin ba'dal ilm. Tidak ada lagi keuzuran kepada seseorang selepas ia mengetahui. Lepas dia tahu, tidak ada lagi keuzuran. Ya, lepas dia tahu, tidak ada lagi keuzuran. Dia tahu tentang sesuatu tadi, tuan-tuan. Pada saat itu tidak ada lagi keuzuran. Sekiranya dia berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak, tuan-tuan, tidak ada lagi hujahannya di hadapan Allah. Okey. Melihat masa yang semakin mencemburu kita, tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung bicara kita pada pertemuan akan datang. Di sini terdapat beberapa faedah yang dapat kita simpulkan hasil daripada awal bicara kita, iaitu yang pertama, semestinya kita berhenti daripada perbuatan
Yang jelas, ianya adalah perbuatan yang dikaitkan dengan unsur-unsur tahyul dan juga khurafat, kerana ianya adalah sesuatu yang menggoncang keimanan kita. Pada kedua yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita, iaitu semestinya kepada saya yang sedang berbicara, tuan-tuan, ibu-ibu, selepas kita mengetahui tentang perihal ini, dan semestinya kita menyampaikan kepada mereka yang menjadi tanggungjawab kita, terutamanya keluarga kita, kenalan kita, sekiranya kita masih tahu mereka masih lagi mengunjungi, bertemu dengan individu-individu tadi, tuan-tuan, kita mesti menceritakan kepada mereka yang mana ianya adalah perbuatan yang terkutuk dan ianya diancam keras oleh baginda alaihi salatu wassalam. Faedah berikutnya dapat kita ambil hasil daripada bicara kita, tuan-tuan, iaitu semestinya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menerima iman mereka yang terdahulu. Sebab sedia kita maklum, masyarakat kita dahulu, tuan-tuan, tidak lekang dengan tahyul, tidak lekang dengan kepercayaan-kepercayaan tadi, tuan-tuan. Kita bersangka baik yang mana mereka ini dahulunya dalam keadaan jahil, mereka tak tahu hakikat daripada perbuatan itu. Sebaliknya kita berdoa semoga Allah menerima iman mereka, iman ibu kita, ayah kita, nenek moyang kita yang terdahulu, tuan-tuan, dan semoga kematian mereka dalam iman dengan apa yang pernah mereka lakukan dahulu, tuan-tuan, ianya adalah satu kejahilan daripada mereka dan juga kita. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan sekali, itu sahaja bicara kita pada malam ini, tuan-tuan. Sebenarnya masih terdapat di sekeliling kita cerita tentang perkara tadi, tuan-tuan. Saya nak cerita banyak cerita, tuan-tuan, realiti. Apa yang berlaku mungkin masa tak sempat untuk kita berkongsi malam ini, dan insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Saya mohon dengan kemaafan sekiranya rungkai kata saya untuk mana-mana pihak atau bicara saya untuk peribadi, tuan-tuan. Ibu-ibu, saya mohon dengan kemaafan atas ketelanjuran budi bicara. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.